Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan yang ketujuh akan membentangkan tajuk yang diberi iaitu Cina Buta di Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 5 orang ahli. Yang pertama Muhammad Arifatuddin bin Ahmad, nombor metrik D19312001. Yang kedua iaitu saya sendiri, Khairul Amir Hakim bin Khairul Azhar, nombor metrik D19312116. Muhammad Farhan Hakimi bin Ma'fuad, D19311982. Muhammad Nakyuddin bin Maknai, D19312028. Muhammad Aiman bin Muhammad Azhar, D19312073. Kita masuk kepada slide yang pertama iaitu pengenalan kepada Cina Buta. Definisinya ialah perkahwinan antara seorang lelaki dengan seorang wanita bersyarat untuk tempoh tertentu sebelum wanita tersebut diceraikan dengan tujuan membolehkan dia berkahwin semula dengan suami terdahulu yang telah menjatuhkan talak 3 kepadanya dengan ganjaran tertentu. Maksudnya di sini ialah seorang wanita itu dia perlu berkahwin baru untuk dia membolehkan merujuk balik kepada bekas suaminya terdahulu. Macam tu. Jadi untuk istilah Arab pula, perkahwinan ini ia dipanggil sebagai nikah muhalil ataupun nikah tahlil. Nikah Cina Buta ataupun nikah muhalil ini ia tidak mempunyai perbezaan, cuma ia di dalam istilah Melayu ia dipanggil sebagai Cina Buta. Dalam istilah Arab pula ataupun orang Arab pula memanggilnya sebagai nikah muhalil. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifatuddin bin Ahmad, bernombor matriks D19312001. Baiklah, pada hari ini saya akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan hukum bagi perkahwinan Cina Buta. Secara umumnya saya dah ringkaskan kepada 3 poin yang kita semua perlu fahami. Kita akan pergi satu persatu. Baiklah, kita tengok poin yang pertama. Jumhur ulama Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali menyatakan bahawa nikah tahlil muhallil atau nikah Cina Buta adalah pernikahan yang tidak sempurna dan fasid atau batal kerana ianya tidak memenuhi syarat pada rukun nikah. Kita terus kepada poin yang kedua. Ulama khilaf dalam menentukan hukum Cina Buta. Bagi poin yang kedua ini saya ambil daripada video Ustaz Azhar Idrus. Beliau ada menyatakan dalam YouTube-nya, dalam satu video di laman YouTube-nya, tentang hukum bagi perkahwinan Cina Buta ni. Apa yang disampaikan oleh beliau dalam video tersebut adalah jika sepakat tersebut dilakukan dan disebut semasa akad, maka nikah tersebut tidak sah. Akan tetapi jika sebaliknya, maka nikah tersebut dikira sah. Maksud poin ni ialah apabila perkahwinan Cina Buta ni berlaku, di mana saya bagi contoh, seorang lelaki ni dia upah seorang lagi lelaki lain untuk mengahwini bekas isterinya yang dah ditalak 3. Seperti yang kita tahu, apabila isteri ni ditalak 3, maka automatik ianya tidak boleh dirujuk, dan apabila dia nak kahwin semula dengan isterinya, maka dia perlu nikah baru, akad baru, mahar baru, dan juga perlu berhubungan badan dengan lelaki yang baru, dengan suami yang baru. Jadi dalam kes nikah Cina Buta ini, yang nak disampaikan dalam poin ni ialah jika sewaktu akad tersebut dinyatakan bahawa perkahwinan ini adalah perkahwinan Cina Buta, maksudnya disebut sekali dalam akad tersebut, sewaktu mereka akad nikah lah, maka automatik nikah tersebut, akad tersebut tidak sah. Akan tetapi jika ianya tidak disebut semasa akad, sebagai contoh dia nak nikah hari ini, maka semalam dia nyatakan ke orang ni bahawasanya
yang nikah dia nak buat ni adalah nikah cina buta. Seperti contoh, dia bagi tempoh waktu. Contoh, kau kena kahwin dengan bekas isteri aku ni sebulan je, lepas tu automatik kau kena ceraikan dia. Dia bincang, contoh, dia bincang perkara tersebut dalam WhatsApp semalam. Dia nak nikah hari ni. Jadi suatu nikah tersebut dia tak nyatakan pun tentang perkahwinan cina buta tersebut. Maka ianya akad tersebut dikira sah. Baiklah, jelas kat situ. Poin yang ketiga pula, walaupun nikah cina buta ini boleh jadi sah, akan tetapi ianya satu perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang saya bawakan di sini ialah seperti kita mencuri kopiah orang lain dan kita gunakannya untuk kita bersolat. Solat yang kita lakukan tersebut, solat tersebut tetap sah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi perbuatannya mencuri kopiah tersebut, perbuatan tersebut tetap haram dan berdosa besar lah. Apabila haram, dia akan berdosa besar. Dan samalah juga dengan perkahwinan cina buta ini. Nikah tersebut boleh jadi sah, akan tetapi perbuatan tersebut akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan hukumnya haram dan mendapat dosa besar. Baiklah, sekian itu saja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Farhan Hakim bin Ahmad Fuad, bernombor metrik D193119982. Di sini saya akan menyambung slide yang seterusnya, iaitu dalil-dalil mengenai perkahwinan cina buta. Okey, kita tengok kepada dalil yang pertama daripada Umar ibn al-Khattab. Beliau berkata, qad ruwiya an Umar ibn al-Khattab fi nikahil muhallil annahu qala la uta bi muhallilin wala muhalli lahu illa rajamtuhu. Maksudnya di sini diceritakan dari sahabat Umar bin al-Khattab dalam masalah nikah muhallil. Beliau berkata, tidaklah diberitahu kepadaku mengenai seorang muhallil dan muhallalah, melainkan aku pasti akan merajam keduanya. Okey, kita terus kepada dalil yang kedua, iaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbarukum bitaisi al-musta'ar. Qalu bali ya Rasulullah. Qala wal muhallil fala'anallahu al muhallal wal muhallalahu. Maksudnya di sini, maukah kalian aku memberitahu kambing jantan pinjaman? Mereka para sahabat menjawab, mahu ya Rasulullah. Dan Nabi mengatakan, iaitu muhallil. Allah melaknat muhallil dan muhallah. Okey, kita terus kepada slide yang seterusnya, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Baqarah ayat 230. Maksudnya, kemudian jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan bekas isteri, untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan serah kepada rakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nakiuddin bin Manaim, bernombor metrik D19312028. Jadi saya akan menyambungkan perbincangan tajuk yang bertajuk Cina buta di Malaysia ini. Jadi saya akan menerangkan tentang kesan daripada pernikahan Cina buta ini. Terlebih dahulu saya ingin menceritakan tentang bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun melaknat orang yang melakukan perbuatan ini. Seperti mana yang dikatakan, yang telah dilaporkan oleh Jabir dan Ali bin Abu Talib, yang mengatakan bahawa Rasulullah melaknat suami baharu dan bekas suami
dan bekas suami dalam nikah muhallil ini, mana ia direkodkan oleh Imam Tirmizi. Laporan ini menjelaskan bahawa perkataan antara lelaki yang sanggup berkahwin dan bekas suami adalah ditegah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malahan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat perbuatan itu. Bukan itu saja, Imam Ibn Taimiyah juga menjelaskan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat perbuatan tersebut. Ia kerana apa? Kerana ia mempermainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika perkataan seperti itu dibenarkan, maka tidak ada artilah Allah Subhanahu wa taala meletakkan syarat yang tegas dalam surah Al-Baqarah ayat ke-230. Jadi dekat sini pakar perundungan Islam membahagikan kes kahwin Cina buta ini kepada beberapa keadaan. Kita teruskan pada slide yang seterusnya. Jadi kita teruskan pada slide yang seterusnya. Itu keadaan di mana pakar-pakar perundangan Islam telah membahagikan kes ini pada beberapa keadaan. Jadi yang pertamanya ialah jika dinyatakan dalam majlis akad nikah syarat suami baharu kena menceraikan isterinya itu, bagi membenarkan wanita itu dapat berkahwin semula dengan bekas suaminya yang sudah menceraikannya dengan talak 3, maka pernikahan tersebut adalah tidak sah dan pihak yang terlibat itu berdosa. Jadi kat sini kesannya berebak. Jadi bukan saja orang yang melakukan nikah muhallil ini akan mendapat dosa dan akan juga laknat, maka malah orang yang terlibat juga akan dilaknat dan akan turut berdosa. Jadi yang kedua, jika syarat tersebut dinyatakan sebelum majlis akad, lalu ketika akad nikah itu suami baharu berniat selepas berkahwin nanti dia akan menceraikan isterinya agar dia boleh berkahwin semula dengan bekas suaminya yang pertama, maka para pakar berbeza pendapat. Jadi dia ada perbezaan pendapat sikit kat situ. Ataupun syarat tersebut tidak ditetapkan, tetapi suami baharu itu dengan rela hati berniat begitu, para pakar mazhab Maliki dan Hanbali menjelaskan nikah tersebut tidak sah. Jadi macam dah tidak sah, maka dia akan berdosa. Jadi sudah teranglah kesannya ialah perkara yang dilaknat. Mereka dilaknat, maka akan berdosa. Jadi tapi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, nikah tersebut sah. Hujah mereka, kata mereka, niat suami baharu itu tidak menjejaskan kesahan akad nikah itu dengan syarat segala rukun dan syarat yang nikah yang dipenuhi. Jadi dalam keadaan yang ketiga, jika isteri atau wali itu berniat agar suami baharu menceraikan si isteri itu bagi dia dapat kembali kepada suami pertamanya, maka akad nikah tersebut sah. Jadi hal ini disebabkan dalam hadis yang dilaporkan oleh Jabir dan Ali bin Abi Talib, Nabi hanya melaknat suami baharu dan suami lama yang berpakat. Malahan niat isteri atau wali itu tidak mempunyai apa-apa kesan kerana hak menceraikan adalah berada di tangan suami baharu. Jadi Datuk Syed Alwi Tahir Al-Haddad, iaitu mantan mufti negeri Johor, menjelaskan dalam fatwanya bahawa perbuatan demikian ini bukan niat nikah yang sebenar, tapi semata-mata hilah supaya dapat rujuk perempuan kepada suaminya yang pertama setelah dapat dikahwinkan dengan orang yang muhallal dan mewatinya, tetapi telah berkata orang-orang mazhab Syafi'i yang demikian itu sekalipun haram tetapi sah dan boleh bagi suami yang pertama mengahwinkan setelah cukup iddahnya. Dan ada sebutan dalam hadis Allah Subhanahu wa taala melaknat muhallal, yakni suami yang kedua berkahwin dengan isteri yang diceraikan dengan talak 3 supaya halal isteri itu kembali kepada suami pertama, dan muhallal lahu yakni suami yang pertama, dan sebutan dinamakan Cina buta itu dengan kambing jantan pinjaman. Jadi pendek katanya, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang melakukan nikah muhallil ini ataupun Cina buta ini, itu para suami ataupun suami yang kedua yang berkahwin dengan isteri yang diceraikan dengan
talak 3. Jadi Allah SWT melarang dan melaknat itu. Jadi kesannya, pendek kata, kesannya memang sudah jelas bahawa ia perbuatan yang berdosa dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Muhammad Azhar. Metrik di 193-12073. Dan saya akan menyambung pembentangan ini dan kita beralih kepada slide kesimpulan. Jadi selepas meneliti kepada pengenalan, hukum dalil dan kesan dalam slide ini, kesimpulan yang dapat saya buat di sini ialah berkaitan dengan pernikahan Cina buta di Malaysia. Cara pernikahan seperti ini dia tidak digalakkan oleh syarak, walaupun terdapat pendapat yang membenarkannya daripada 4 mazhab, iaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanbali. Oleh hal yang demikian, kesimpulan daripada pendapat ulama mazhab yang 4 itu tadi menyatakan bahawa nikah Cina buta itu boleh menurut Syafi'iyah, iaitu mazhab Syafi'i, dan Hanafiyah dan mazhab Hanafi. Namun mereka berbeza pendapat dalam penetapan syarat dan tujuannya. Jadi mereka mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi ini membenarkan perkahwinan Cina buta ini, tapi hanya berbeza dalam penetapan syarat dan tujuan. Sedangkan pendapat Malikiyah, iaitu mazhab Maliki, dan Hanbaliyah, iaitu mazhab Hanbali, pula nikah Cina buta yang bertujuan untuk menghalalkan kembali isteri tersebut kepada suami yang pertama adalah haram dan nikahnya tidak sah, baik dilakukan bersyarat ataupun tidak. Jadi untuk mazhab Maliki dan mazhab Hanbali, mereka dah nafikanlah yang perkahwinan Cina buta ini tidak boleh dan tidak sah, kerana apabila seorang isteri ditalak dengan talak bain, iaitu talak 3, jadi ia haram untuk dikahwinkan kembali dengan suami tersebut. Jadi dalam pembahasan di atas, jelaslah bahawa nikah Cina buta boleh menurut Asy-Syafi'i dengan syarat bahawa akad nikah tersebut harus dilaksanakan secara mutlak dan tanpa ada pensyaratan apapun ketika akad nikah berlangsung. Jadi bagi kita ni yang memegang mazhab Syafi'i, boleh melakukan dengan tujuan yang lain lah, bukan tujuan hanya untuk menyatukan kembali isteri yang telah ditalak, yang telah ditalak 3 oleh suami isteri tersebut. Okey, itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.